Kak posting 98 bulan Mac. Masa itulah kenal dengan Cikgu Dayanku. 2018 lah. 2018, pada tahun 2018 saya first datang sini lah. Kali pertama saya jumpa dengan Cikgu Dayanku masa mula-mula posting di sini lah, kalau tak silap hari Rabu tahun 2019. Tahun 2009. Mula jumpa dalam kapal terbang lah waktu sama-sama balik. Lepas tu tanya-tanya orang Aru. Lepas tu kebetulan dapat posting di Aru Baru. Lepas tu katanya dia pun dari Aru Baru dan posting di Aru Baru guru KDC. Cikgu Dayanku guru KDC dulu. Lepas tu posting pada tahun 1992. Sampailah saya pindah 2014. Oke, Cikgu Dayanku Serabiahnya seorang yang dedikasi ya, sentiasa berusaha, dan seorang guru yang penyayang. Penyayang itu sangat luas, masuk dengan rekan sekerja, dan apalagi dengan murid-murid lah. Dan kebanyakan ibu bapanya di sini pun adalah bekas muridnya. Jadi boleh dikatakan Cikgu Dayanku kalau di Aru ini mengajar dua generasi. Ibu bapak dulu sebagai murid dan sekarang anak-anak. Sentiasa bagi kerjasama Cikgu Dayanku ni. Dalam lemah lembut, betul ansurnya kalau ada tu yang mengalah, seorang yang penyayang. Kalau mengajar budak pun sanggup yang macam one by one. Kalau macam kelas teramai kan sanggup one by one panggil budak ke jumpa yang mengajar supaya budak tu lebih faham. Kalau Cikgu Dayanku ni jenisnya orang yang pendiam, tapi bila dah kita kenal rapat dengan dia ni kan, dia ni jenis slow, tapi dia jenis slow tapi dia buat sampai berjaya. Yang saya rasa kalau saya memang memang tak dapatlah menandingi cara dia tu. Dia slow tapi dia buat sampai dia dapat. Dan satu lagi, pernah pada tahun, saya tak ingat tahun tu, dia diberi kepercayaan oleh Cikgu Jafar untuk mengajar subjek matematik tahun 6. Memang baguslah Cikgu Dayanku. Dia ajar budak tu kan secara individu, datang secara individu, diajar. Kalau yang budak yang tak faham tu lah diajar, dan hasilnya pada tahun tu UPSR untuk matematik dia 100%. Bagi saya, saya tengok dia selalu mengajar budak lah. Kalau bandingkan saya sendiri dengan dia, kesabaran dia memang hebat lah. Itu tidak dapat kita, mungkin susah lah, mungkin dengan pengalaman kita mungkin baru boleh ikut dia punya itu kesabaran dia tu. Dia boleh sabar dengan budak duduk depan dia. Saya tengok dia duduk ajar, tidak tahu duduk lagi ajar. Kalau saya tidak dapat tu kesabaran tu. Pernah sekali-sekala aja. Tapi secara berdepan saya belum pernah lah. Macam dengar cerita ada Cikgu Dayanku marah dalam sekelas tu, pernah dengar lah cerita. Tapi bila Cikgu Dayanku marah, memang budak-budak memang senyap seketika lah. Pernah. Sebab waktu mengajar tahun 6 tu matematik tu, sebab cabaran kan mengajar tahun 6, kita bukan penghususan matematik, penghususan bahasa Melayu, tapi disuruh mengajar tahun 6, itu satu. Yang kedua lagi, waktunya sebagai guru, dia tahun-tahun memang dia ambil alih guru tahun 1 kan. Tahun 1 kalau dulu-dulu cuma yang tidak mengajar untuk subjek pendidikan Islam saja tu dengan bahasa Inggeris. Yang lain memang guru kelas yang kontrak semua daripada bahasa Melayu, pendidikan seni, muzik, semua tu yang kita mengajar. Sebab kadang-kadang ada budak yang kan Cikgu Dayanku lemah lembut. Ada budak-budak
Anda takut kan ya. Jadi Anda takut kadang-kadang untuk kan target kita waktu tu mesti pandai baca. Guru pemulihan mana ada tu waktu tu, mesti pandai menulis, pandai mengira. Yang budak nakal tu lah yang menyebabkan dia menangis, dia macam rasa macam gagal lah katanya, macam gagal untuk membentuk orang lain. Boleh kenapa anaknya ada jenis yang apa, yang nakalnya, naudzubillah, nakal, memang nakal benar lah. Ya macam macam marah ada kebahagiaan, macam marah rasa menyesal lah. Ya salah kita sebagai guru malam kita bila ada over marah tu kan, emanglah kita lepas tu kita menyesal lah, macam ada bagi rotan ke apa tu. Tapi jarang lah, dia memang lemah lembut. Kalau dah tu marah betul lah tu dengan budak. Soal mengadu adalah kesalahan murid, tapi tidaklah dia nampak, tidaklah sampai menangis. Dia mengadu pun dengan tujuan supaya saya sebagai pentabir mengambil tindakan pada murid itu. Dan menurut saya kebanyakannya cikgu dia apa ni, jika ada masalah dia cuba selesaikan sendiri. Itu dia punya kekuatan. Dia pun banyak pengalaman. Dan mungkin murid-murid di sini ya pun ramai anak buahnya sendiri. Dia menganggap murid di sini sebagai anak sendiri. Kesabarannya itu luar biasa. Kesabaran Cikgu Dayanko itu luar biasa. Terutamanya dalam apa tu, yang sabar untuk mendidik kanak-kanak. Kalau saya memang tak sanggup belajar secara individu, itu yang memang Wilna ya, ajar secara individu sampai kanak-kanak tu kanak-kanak tu mahir. Bagi saya, Cikgu Dayanko memang seorang yang penyabar lah. Tambah-tambah melayan kerana murid-murid tahun 1 dan tahun 2 kan kita tahu kan macam mana kan budak-budaknya baru biasakan diri dalam alam sekolahan kan. Jadi bagi saya yang mengajar tahun 1 dan tahun 2 tu, bagi saya respect lah. Macam mana dia handle budak-budak yang baru mula masuk sekolah tu. Kadang-kadang kita ni yang mengajar tahap 2 ni pun kadang-kadang kita macam tak boleh nak biasa. Macam mana kita nak tak tahu macam mana nak mengajar budak-budak yang tahun 1, tahun 2 tu. Cikgu Dayanko ini kalau dalam pendidikan dia dari KLSR lah, KLSR sehingga sekarang ke SSR. Yang saya tengok dia sentiasa yakin dengan apa yang dia buat, walaupun itu cara lama, tapi hasilnya tetap baik. Kita tengok dia punya perjalanan dalam karier dia pendidikan ini ya, 30 lebih tahun tu bukan senang nak kita lalui itu. Dari setiap tahun tu ada, kita tengok kita punya sistem pendidikan banyak berubah. Dia masih kekal sana, masih berusaha untuk meningkatkan apa tu ilmu lah, untuk sampai ke hari terakhir dia berkhidmat. Itu yang kita kena, macam mana saya cakap, kita kena contohi lah. Kadang-kadang ada cikgu, banyak cikgu kan, tidak ada yang sampai ada cabaran, ada dugaan, dia sudah down. Ini tidak, sampai dia habis perkhidmatan. Itu kira kita patut respect dia lah. Masa tu yang mengajar tahun 6 dibagi matematik, ingat lagi betul Dewi. Terus 100 matematik masa terusnya yang terbaik, yang rasanya saya sendiri pun belum mampu untuk membuat macam tu. Marah adalah ada satu ketika tu saya mencerap kelas Cikgu Dayanko tahun 2. Okey, masa saya mengajar tu, dia mengajar, saya cuma merhatikan apa yang dia ajar. Memang pendekatan dia memang macam saya cakap tadi, memang tidak ada, jaranglah memang menggunakan peralatan ICT kan. Just menggunakan marker dan buku. Okey, asalkan budak faham. Okey, lepas tu mungkin masa tu dia rasa macam apa yang dia ajar tu kurang berkesan kan. Jadi bagi saya selepas habis sesi tu,
Selalunya memang habislah pencerapan tu. Tapi cikgu Dayanku pada esokan harinya dia datang jumpa saya. Dia tanya kepada saya, cikgu, saya rasa pencerapan kemarin macam kurang berjaya. Jadi boleh lah cikgu mencerap saya sekali lagi. First time saya dengar, saya jumpa seorang cikgu yang meminta pencerapan lagi sekali. Sebab dia rasa pencerapannya tu agak kurang berjaya kemarin. Jadi saya rasa macam rasa ni lah, kata saya rasa okey tapi dia rasa tak okey. Jadi bagi seorang guru lama, saya respect lah. Dia ada rasa macam dia nak macam nak usaha lagi, nak menambah baikkan lagi dari segi pencerapan PDP yang dia buat tempoh hari tu. Ada satu lagi, waktu zaman Cikgu Meripah tahun 95, macam mana? Macam jodoh kami tu macam datang bersama bah. Waktu 95 tu saya kahwin, Cikgu Dayanku pun kahwin, tapi dia dululah, saya kemudian. Lepas tu Jeriah PPM Pra pun kahwin. Tu orang kata laku anak Cikgu Meripah. Kalau saya harapan saya sebagai seorang rakan, semoga dia maju jaya. Lepas tu dapat, sekarang ni kan dia berharap untuk pergi ke Mekah, dapat menunaikan haji tahun ni sebab dah 2 tahun tertunda kan. Lepas tu sentiasa tabah, dan juga tahniah dapat menantu sudah. Dapat menantu, kalah saya. Dapat menantu dan mudah-mudahan dapat dikurniakan cucu lah soon. Mula-mula ucap tahniah lah dengan Cikgu Dayanku sebab dipanjangkan usia sehingga dapat mencapai tahap pencen yang dimaunya 58 tahun. Terima kasih di atas kerjasama yang Cikgu Dayanku bagi. Kalau macam minta bantuan, kalau apa suruh dikemas kini, memang Cikgu Dayanku selalu bagi kerjasama, selalu tolong, selalu memang kadang-kadang selalu bersama dengan Cikgu Dayanku kalau ke sekolah, kalau masa utamanya cuti ke apa kan, Cikgu Dayanku pun selalu menumpang. Suka dengan cikgu berteman, ada teman untuk bercerita dalam kereta, menumpang. Dia pun memang dilintaskan rumahnya kan. Cikgu Dayanku memang tak boleh lupa lah kasih sayang, kerjasama yang dibagikan pada kami. Berharap Cikgu Dayanku sentiasa sihat, jaga kesihatan, dapat tu Cikgu Dayanku dapat mengerjakan haji yang dah 2 tahun gara-gara COVID. Kalau tak ada jadi hajah Dayanku sempat lagi di sekolah kan. Mudah-mudahan cita-cita Cikgu Dayanku sekeluarga pergi haji dimakbulkan tahun ni. Mohon maaf jika ada kesilapan, kesalahan. Sebagai manusia terlanjur bicara. Minta maaf dengan Cikgu Dayanku. Selama 2018 sampai hari ini 4 tahun dah. Saya minta maaf lah kalau ada tersilap kata kah, terkasar gurauan kah, kata-kata yang kasar kah. Harap saya minta maaf lah dengan Cikgu Dayanku. Lepas tu saya nak ucapkan dengan dia terima kasih lah sebagai staf sama dia, guru di sekolah ini. Terima kasih banyak membantu, banyak menolong anak-anak murid kita. Itulah sangat-sangat terima kasih lah. Ya, kepada Cikgu Dayanku utamanya tahniah lah, dapat berkhidmat sampai ke ujung perkhidmatan lah. Bersyarat kita doakan, kita harap Cikgu Dayanku akan terus sihat lah, jaga kesihatan, dan semoga berbahagia bersama keluarga. Dan saya secara pribadi rasa kehilangan lah.
kebetulan pun sekarang sekolah sangat kurang guru. Ha? Tapi cikgu Dayangku telah pun bersara. Apapun kita sentiasa doakan semoga mendapat umur yang berkat dan kesehatan yang berpanjangan. Dan jangan lupa kami di SKR baru. Okay, pada Cikgu Dayangku, saya ucapkan selamat maju jaya selepas ini dalam apa jua bidang yang Cikgu Dayangku ceburi. Jadi jangan lupakan kami di sini ya. Cikgu Dayangku boleh lawat-lawat kami di sini. Kalau Cikgu Dayangku rasa teringat ke, boleh saja lawat-lawat kami di sini.